Allah Subhanahu Wa Taala kemudian terangkan sumber wahyu itu, guru Rasulullah SAW. Allamahu syadidul quwa, yang diajar wahyu itu yang diajar oleh malaikat Jibril yang quwa, syadid ni sangat amat kuat, gagah malaikat Jibril. Kalau nak tahu malaikat Jibril punya kekuatan, kaum Nabi Lut punya negeri itu, dia dengan dia punya kepak, ujung kepak dia terbalikkan, negeri itu. Kita kat kota Sodom tu, terbalikkan dia. Kuat betul malaikat Jibril itu. Dzu mirratin fastawa, yang mempunyai kebijaksanaan, ataupun mirrah ni ada yang cakap rupa indah. Fastawa, kemudian malaikat Jibril ini memperlihatkan, fastawa memperlihatkan kepada Rasulullah SAW rupa asal dia, rupa asal malaikat, wa huwa bil ufuqil a'la, sedang dia berada di ufuk yang tinggi di langit. Ini adalah pertama kali Rasulullah SAW ternampak malaikat Jibril. Sedang Rasulullah berjalan, Ya Muhammad, Ya Muhammad, Rasul tengok kiri kanan tak ada orang, lalu tengok atas, malaikat Jibril tengah tergantung. Itu sampai pingsan. Dalam riwayat sampai pingsan Rasulullah SAW. Malaikat Jibril mendekat kepada Rasulullah SAW. Thumma dana fatadalla, kemudian dia makin, dia tak terus macam burung lah, terus boom, dia turun macam itu. Kata dana ni, dia mendekat slowly. Fatadalla, lalu dia pun, dia ada berjuntai sedikit demi sedikit, dekat-dekat dengan Nabi SAW, sehingga Allah gambarkan fakana baina qausaini au adna, sehingga jarak dia sekitar dua busur panah. Itu panah kan, ini dia ada dua ujung kan, ujung panah lah, dua ujung panah itu dah dekat sangat. Panah begitu kan, dia punya dua ujung tu, atau lebih dekat. Jadi dekat sangat malaikat Jibril dengan Rasulullah SAW. Rasulullah tengok muka rupa malaikat Jibril yang asli. Fa'auha ila abdihi ma'auha, lalu Allah SWT wahyukan kepada hamba-Nya, iaitu Nabi Muhammad SAW, melalui malaikat Jibril apa yang Allah SWT wahyukan kepada dia melalui perkataan malaikat Jibril. Berapa kali je? Kata ulama, 2 kali je malaikat Jibril tunjukkan kepada Rasulullah SAW berupa asli dia. Yang lain semua dalam jelmaan itu, hanya dalam jelmaan. 2 kalinya. Lagi satu nanti di Sidratul Muntaha. Maka kadzabal fuadu ma ra'a, kata Allah, hati Nabi Muhammad SAW tidak mendustakan apa yang dilihat. Jadi Allah tak cakap tentang mata. Kalau hati dia tak mendustakan, apalagi mata dia. Hati dia betul-betul dia melihat benar-benar malaikat Jibril itu. Afatumarunahu ala ma yara, maka apakah kamu wahai orang musyrik hendak membantah Rasulullah SAW mengenai apa yang dia lihat? Kamu cakap macam-macam terhadap Rasulullah SAW. Kemudian Allah cakap, beritahu kali kedua punya, Rasulullah SAW melihat dalam rupa asli. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra, dan sungguh dia Nabi Muhammad SAW telah melihat malaikat Jibril dalam rupa aslinya pada tempat yang lain. Sekali lagi, inda sidratil muntaha, di Sidratul Muntaha. Itu waktu Isra dengan Mi'raj. Indaha jannatul ma'wa. Sidratul Muntaha tu, Sidrah ni nama pokok. Nama pokok Muntaha ni yang kemuncak dia. Jadi pokoknya ada yang kata dia di langit yang ke-6, sampai dia punya puncak dia sampai ke langit yang ke-7. Ada yang dekat langit yang ke-7. Allah di mana Sidratul Muntaha, Allah dekat, yang dekat dengan Jannatul Ma'wa, dekat dengan syurga Ma'wa, syurga tempat kembali. Ma'wa ni tempat perlindungan. Siapa yang ada di syurga ni, tuan-tuan? Syurga ni yang ada sekarang ni, Jannatul Ma'wa adalah roh-roh orang yang soleh, para nabi, para syuhada dengan roh-roh orang yang soleh ni. Di mana mereka?
di syurga. Betul dia kalau kita kalau kita diterima amalan kita, kita meninggal dunia malam ni, tak sampai berapa lama dah masuk syurga tu. Tak tunggu bertahun-tahun, tak ada. Kalau ada sahabat kita, kalau dia terima amalan dia, kita masuk orang yang saleh di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, dia terus transfer terus. Di mana dia dalam kubur tu, dia terus pergi ke syurga. Inilah syurga yang kata ulama, penempatan roh-roh orang yang soleh, orang yang soleh, yang termasuk para anbiya dengan juga para siddiqin. Indahan jannatul ma'wa. Tapi dia punya roh, dia punya roh, bukan jasad dia. Jasad dia dah hancur dimakan oleh bumi. Dia punya roh. Idh yaghsha sidrata ma yaghsha. Nabi SAW melihat malaikat Jibril ketika semasa Sidratul Muntaha itu diliputi oleh makhluk-makhluk dari alam-alam yang gaib yang tidak terhingga. Kita tak tahu katanya makhluk-makhluk, ada yang kata macam apa, kupu-kupu kan, kupu-kupu macam-macam berwarna-warna semua yang tak boleh kita gambarkan. Mazaqal basar ma tagha. Penglihatan Rasulullah SAW tidak menyimpang dari apa yang dilihat dan tidak melampaui apa yang Rasulullah SAW melihat dengan tepatlah. Maksudnya Rasulullah SAW melihat pemandangan indah di situ ni. Rasulullah SAW benar-benar melihatnya. Laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Sungguh dia telah melihat sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala yang besar-besar. Rasulullah SAW melihat apa yang Rasulullah SAW melihat. Ulama khilaf di sini. Ada yang juga melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Di antara para sahabat, mereka berbeza pendapat. Ada yang kata Rasulullah melihat Allah, ada yang juga Rasulullah tak dapat melihat Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah sampai situ ayat yang tentang wahyu yang Rasulullah SAW terima daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian balik pula kepada penyembahan orang-orang kafir. Balik kepada persoalan berhala-berhala mereka. Afara'aitumul Lata wal Uzza. Maka apakah patut kamu orang musyrik menganggap berhala Al-Lat, Al-Uzza. Lat ni nama Allah, tapi dia panggil dia muannaskan, dia apa ni, muannaskan, dia perempuankan nama Allah tu jadi Lata. Uzza tu nama Al-Aziz, dia panggil Uzza, panggil Uzza. Berhala-berhala mereka namakan dengan nama Allah. Wa manat tsalitsatul ukhra, dan manat yang ketiga yang paling kemudian, itu yang paling rendah sekali, taraf yang paling hina sekali. Adakah kamu menjadikan mereka ini sebagai Tuhan, sebagai Tuhan yang disembah, dan dianggap mereka ni sebagai anak-anak perempuan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mereka menyembah berhala ni, dia tak kaitkan dengan Allah, tak teruk sangatlah, teruk jugalah. Macam di India tu ada yang menyembah apa? Donald Trump. Jadi tak cakap Donald Trump tu siapa ke apa dia. Sampai kaum dia pun cakap apa kau sembah Donald Trump. Orang India lah. Banyak-banyak Tuhan kau tu sembah Donald Trump. Dia tak mengaku apa-apa. Teruklah macam itu. Tapi apa berhala pun, apa nama berhala pun, kalau tuan-tuan tanya dengan mereka, semuanya kata dia ada kena-mengena dengan Tuhan yang Esa lah. Tetapi orang Hindu ni dia sendiri kata kita ni orang yang mentauhidkan Allah. Dia sendiri kata, dia ni dalam satu artikel, kita ni di atas agama tauhid. Kita percaya Tuhan yang satu. Nak cakap macam ni, percaya Tuhan yang satu, tauhid ke tak tauhid? Tauhid tak dekat. Kita ni atas agama tauhid. Dia ada banyak berhala, dia agama tauhid. Tuhan yang betul, benar tu satu je. Jadi images of God ini, dia punya gambaran-gambaran Tuhan yang dia bukan Tuhan sebenarnya. Dia punya perantaraan dia. Kita nak gambarkan Tuhan macam mana. Tapi Tuhan yang satu tu satu je. Jadi semua berhala-berhala mereka ni, Hindu ke Taoism, semua ada kaitan
ada hubungan dengan Allah Subhanahu Taala. Termasuk orang-orang musyrikin Mekah ni. Tapi musyrikin Mekah ni lagi teruk mereka. Dia pilih tuan-tuan, untuk Allah perempuannya, yang perempuan-perempuan, nama Allah pun dia perempuankan. Dan anak-anak pula, yang anak-anak perempuan ni untuk Allah Subhanahu Taala. Malaikat ni semua anak perempuan Allah, semua berhala ni semua perempuan-perempuan. Yang dia yang lelaki, padahal dia benci kepada anak perempuan. Tapi itu untuk Allah Subhanahu Taala. Part Allah semua yang mereka tak suka. Sampai mereka kalau nak bagi sembahan-sembahannya yang tak baik-baik punya makanan, semua dia bagi Allah Subhanahu Taala. Yang baik-baik semua dia bagi untuk suami dia. Alakumul dzakar wa lahul unsa. Apakah kamu membahagi untuk diri kamu sendiri anak lelaki yang kamu suka, dan untuk Allah anak perempuan? Tilka idzan qismatun dhiza. Ini sudah tentu itu pembagian yang tidak adil. Allah SWT jelaskan hakikat sebenar apa yang mereka sembah. Sampai sekarang tuan-tuan, penyembah-penyembah berhala ini yang mereka sembah. In hiya illa asma'un sammaitumuha. Berhala ni tidak lain hanyalah nama je. Tak ada hakikat dia nama je. Dia nama sammaitumuha, yang kamu namakannya. Antum wa aba'ukum, kamu dan datuk nenek kamu, moyang-moyang kamu ada-adakan. Ma'anzalallahu biha min sultan. Jangan kamu tipu nak cakap Allah ada kena-mengena kaitan dengan Allah. Allah cakap Allah tak turunkan apa-apa keterangan pun tentang berhala ni, supaya menyembah dia ke apa? Yattabi'una illa dhann. Mereka ni tidak mengikuti melainkan zon saja, sangkaan, dugaan saja. Wa matahwal anfus, dan apa yang diingini oleh anfus, keinginan jiwa-jiwa mereka, hawa nafsu mereka. Walaqad ja'ahum min rabbihimul huda. Padahal telah datang kepada mereka petunjuk daripada Tuhan mereka. Jadi teruk sangatlah orang yang kalau kita cakaplah orang yang kahwin dengan patung saja lah. Patung dijadikan isteri, okey tak tuan-tuan? Dia letak rumah dia patung ni, dia namakan dia Mina. Ini isteri aku, nama dia Mina. Nama dia Mina. Dia yang uruskan rumah ni, dia jaga rumah ni semua, balik begini semua aku. Kita kata orang gila betul kahwin dengan patung. Betul tak? Orang gila kahwin dengan patung. Betul. Kalau ada negara, dia punya presiden dia patung pula. Patung dia, mana kau punya presiden tu? Mana tu? Itu presiden kau, patung. Itu presiden kita, dia gini kita akan gila. Ini manusia, bukan isteri, bukan presiden dia. Patung tu jadi apa? Tuhan dia pula. Kan? Tak logik betul. Kalau isteri aja kita tak boleh tahu. Kan orang gila betul pergi kahwin dengan tu. Awak ada berhubung dengan Tuhan awak patung. Itu boleh terima pula. Macam mana? Kita pula yang bodoh, kita pula yang raikan dia punya perayaan dia. Kita tahu ini patung bodoh, ini patung tadi itu. Kita pula yang raikan. Selamat hari menyambut kelahiran patung kamu. Selamat ini 2 kali 5 pula. Kita pula yang raikan. Nak buka bumil, nak buka apa. Orang Islam pula yang buka tu. Perasmian semua itu. Dia dah yang sesat. Yang kau dah tahu tapi ikut juga. 2 kali sesat dah, bukan 2 kali 5 kan, 2 kali sesat. Iaitu dia tak tahu dia sesat. Yang kata itu sesat, kau pun ikut juga, terjun juga. Kerana apa? Pilihan raya. Kerana nak undi, kerana nak itu. Manusia sampai ke arah macam itu. Kena rasmikan, kena raikan, kena apa ni, menyokong kena Allah Akbar. Kita tengok Allah cakap ini nama-nama je. Dia tak lain hanyalah nama-nama saja yang kamu jagakan. Jadi agama mereka ni adalah agama zon, sangka-sangka tu. Dan dia berdasarkan dugaan-dugaan apa yang mereka sangka, itu dia agama zon. Jadi kita pula di sini, kalau kita cakap kita tak sukalah agama yang berdasarkan zon,
Jangan kita pula bawa fahaman ini dalam agama kita pula. Cara kita beragama adalah cara zon juga, sangka-sangka. Aku ingat macam ginilah, aku ingat macam gini, Allah menjana, aku ingat macam gini, aku sangka, aku rasa Allah macam gitu-gitu. Itu kali 5 juga kita kan. Mana boleh sangka-sangka tentang Allah Subhanahu Wa Taala, tentang malaikat, tentang ini semua tak boleh. Dia mesti ada, itu juga kan. Dia mesti ada dalil, ada bukti. Kalau cakap Allah gini, macam mana? Ini dia bukti dia. Kalau cakap malaikat gini, syurga gini, neraka gini, semua ada bukti, senang je. Cakap tentang apa ni, tentang agama, perlu datang dengan bukti. Jangan zon-zon saja, sangka-sangka je. Kita sangka macam ini, kita sangka. Jadi agama kita tak ubah macam agama mereka, sangka-sangka je. Apa yang apa terjadi kepada roh orang yang dah mati. Tak boleh sangka-sangka. Dia balik nanti, malam Jumaat dia balik, buka pintu semua, roh balik. Yang bagus, fahaman mana pun Ramadan, Ramadan bulan yang suci ni, roh dilepas, semua roh bebas. Roh bebas pada bulan Ramadan. Allahu Akbar. Setan kena ikat, roh dah bebas pula. Setan-setan yang jahat semua kena ikat dalam bulan Ramadan. Macam mana roh bebas pula? Roh-roh semua bebas. Roh ni bukan semuanya baik. Yang jahat lagi banyak. Roh-roh semua bebas, semua balik bulan Ramadan. Allahu Akbar. Jadi daripada mana fahaman ni? Daripada Al-Quran ada tak? Hadis ada tak? Tak ada. Itu dia zon je. Itu dinamakan zon je, sangka-sangka je. Jadi agama tu tak ubah macam agama orang-orang musyrik. Jadi itulah peringatan kepada kita tuan-tuan. InsyaAllah ta'ala kita akan terus lagi surah yang mulia ini minggu depan. Aku lupa dikata Astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.